Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita. Kita ni hidup kat dunia, tamam. Apa yang kita bawa balik kalau kita masuk kubur? Apa yang kita bawa balik? Satu benda. Satu benda sahaja, taqwa Allah. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kat dunia ni apa kerja kita? Kerja kita cari jalan macam mana nak dapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara salah satu cara yang paling baik untuk kita mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang meninggal, kita jangan fikir pasal orang, kita fikir pasal diri kita sendiri. Tapi orang kalau meninggal, kita ambil iktibar untuk diri kita. Macam mana dia orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Macam mana kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala tu satu cerita. Yang teruk adalah dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan manusia. Kadang-kadang kita tak perasan time kita drive saja. Orang tersilap masuk, orang tersilap keluar, kita marah dia. Apa dia ni tak tahu drive? Apa dia ni buat macam ini? Apa dia ni macam itu? Apa salah dia? Tak ada husnuzan. Benda simple-simple macam ini dalam hidup kita, kita tak perasan yang kita sebenarnya hati kita ni rosak. Orang tu drive tak tahu dia tersilap, mungkin dia terlambat, mungkin dia memang baru dapat lesen, atau mungkin dia belum dapat lesen pun dia drive. Apa sekalipun, kadang-kadang orang tu urgent, kadang-kadang orang tu risau, stres. Tapi benda-benda macam ini yang banyak orang buat silap. Habis simple je blame orang. Oh dia ni tak tahu drive, dia ni apa. Macam dia number one driver dalam dunia. Tamam? Ini semua pasal apa? Ini semua pasal hati rosak. Apa problem dia? Pasal dia ingat dia lebih baik daripada orang lain. Ini sebab dia. Bila dia ingat dia lebih baik daripada orang lain. Bila kita pula sangka kita lebih baik daripada orang lain, apa jadinya? Dia jadi sifat iblis. Ini yang iblis cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, qala ana khairum minhu. Dia kata bahawasanya aku lebih baik daripada dia. Iblis kata dia lebih baik daripada Nabi Adam. Takkanlah sampai sifat iblis cuma komen orang drive je. Ini beginning, permulaan penyakit-penyakit hati. Kalau tak diubati, dia akan menjadi seperti itu. Dalam hidup kita ni, kita kena ada banyak husnuzan. Kena ada banyak sangka baik dengan orang. Kena ada banyak-banyak sangka baik dengan orang. Kalau kita tak mampu sangka baik dengan orang biasa, kalau kita tak mampu sangka baik dengan orang biasa, jangan harap kita dapat sangka baik dengan awliya was salihin. Dengan para-para wali dan para-para salih. Pergerakan mereka, tabiat mereka lagi pelik. Lagi pelik. Kita tak faham. Syaitan dia nak rosakkan kita punya husnuzan dengan orang. Pasal apa? Supaya bila kita nampak orang-orang alim ni, nampak para-para wali, orang-orang salih, lagi rosak husnuzan kita. Sampai kita boleh sangkakan kadang-kadang kita lebih baik daripada mereka, ataupun mereka tak buat keputusan yang betul atau apa ni. Mereka buat keputusan mengikut apa? Mengikut ilmu. Kita buat keputusan mengikut apa? Mengikut kejahilan. Tamam. Jadi kita baik berhati-hati. Kita kena banyak husnuzan. Banyak husnuzan. Orang bawa kereta macam mana ke? Orang cakap macam mana ke? Orang tabiat orang macam mana ke? Kita kena banyak husnuzan. Banyak husnuzan. Kita ni banyak sangat suudzan, sangka buruk banyak sangat. Ini buat macam ini, apa nak komen je? Asyik nak komen je. Tengok rumah orang macam ini nak komen. Tengok orang drive macam ini nak komen. Tengok anak orang macam ini nak komen. Cakap dia tak didik anak dia betul-betul. Kau didik? Tanggungjawab kau orang Islam kan? Islam. Taib ni budak kecil kan? Kau pandai kan? Taib kau didik. Jangan main blame sahaja. Tamam. Kita kena rasa kesian. Kalau kita betul-betul rasa kesian dengan dia pasal dia tak ada adab atau apa, kita didik. Kita cuba cari jalan macam mana nak didik. Jangan banyak komen. Pasal apa? Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, la tudhhirish syamatata li akhik
fayu'afiyahullahu wa yabtalik. Jangan zahirkan keburukan saudara kamu. Kenapa? Fayu'afiyahullah. Apa akan jadi? Allah SWT akan ampunkan dia, dan Allah SWT akan kasih engkau cobaan yang sama seperti yang Allah SWT kasih pada dia. Pasal tu kadang-kadang satu hari kita dapat cobaan satu sama dengan apa yang dulu kita cakap tentang dia. Kenapa? Ini sebab dia. Pasal kita tak jaga mulut. Asyik nak komen pasal orang, asyik nak cakap pasal orang. Semacam kita ni, number one dalam dunia, orang yang paling baik. Faham? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita minta Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada sifat-sifat tersebut. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada buku. Kadang-kadang orang boleh komen lagi, apa orang alim ni, ustaz tu tak tahulah apa-apa. Kita kalau tak tahu, kita diam-diam je. Kalau orang tu buat salah ke apa, kita diam-diam je. Jangan kita menjadi penyebab tersebar keburukan orang. Jangan kita menjadi penyebab tersebar keburukan orang. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jaga dirilah. Kita berapa banyak dosa, berapa banyak tabiat buruk lagi kita belum ubah. Kenapa kita nak selit bawah kain orang lagi? Banyak dosa kita, perangai kita, sangkaan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita, ibadah kita, hormat kita dengan orang tua, apa semua rosak, semua gone. Masih nak tengok pada keburukan orang lain. Kita minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Ni pasal apa? Ni tahun baru nak masuk. Tahun baru nak masuk, mesti masuk tahun baru dengan hati yang baru. Mesti masuk tahun baru dengan akhlak yang baru. Mesti masuk tahun baru dengan iman yang baru. Mesti masuk tahun baru dengan azam yang baru. Mesti masuk tahun baru dengan satu orang Islam yang baru. Jangan tiap-tiap tahun macam itu, baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun, habis, balik. Lepas tu, fadhi. Macam itu saja. Besok pun sama, lusa pun sama, tak ada improvement. Kita setiap hari mesti ada improvement. Sedangkan Rasulullah SAW, orang yang tak ada dosa, suci daripada dosa. Dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana dia rasa pada apa yang dilakukan semalam hari itu tak sebaik yang dia lakukan pada hari ini. Siapa dia? Rasulullah SAW. Confirm masuk syurga. Confirm orang yang paling baik dalam dunia. Confirm dia dah try his best every day. Itu pun dia masih rasa dia tidak dapat lakukan yang terbaik. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian kita dah sampai pada masih bab iman lagi bab akidah. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jujur. Tamam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sidq, al-amanah, tabligh, fatanah. Kita dah belajar as-sidq, kita dah belajar amanah, kita dah belajar tabligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan menyembunyikan apa-apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar kepada umatnya. Ada beberapa perkara pula Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW rahsiakan. Jadi Rasulullah akan rahsiakan. Tetapi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada ummah, Rasulullah SAW sampaikan. Rasulullah SAW tak simpan pun sedikit pun. Kemudian minggu lepas kita dah kasih tahu bagaimana hikmah Rasulullah SAW dan hikmah para pendakwah itu berbeza. Kita tak boleh terus samakan. Memang kita belajar daripada Rasulullah SAW. Hikmah yang para dakwah itu pun diambil dari siapa? Daripada Rasulullah SAW. Bagaimana dia ajar para sahabat dia. Tetapi kita tak boleh samakan diri kita dengan Rasulullah SAW. Memang beza. Memang beza. Pasal apa? Rasulullah SAW itu pembawa syariat. Jadi kalau Rasulullah SAW tak lakukan sesuatu perkara dalam sesuatu cara, nanti orang salah faham. Sedangkan kita ni bukan pembawa syariat. Kita ni penyampai syariat sahaja. Okay. Jadi kita punya perbuatan, kita punya cara tidak akan mengubah syariat. Tetapi Rasulullah SAW setiap perkara yang dilakukan, setiap pergerakan, setiap percakapan dia akan mengubah syariat. Jadi Rasulullah SAW cara dia berdakwah ada dia punya protokol dan kita ada pula protokol kita.
Dan Rasulullah SAW tu pun beza. Dia mengetahui benda yang gaib. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Dia boleh berdakwah cara dia. Dia boleh hukumkan. Dia boleh cakap dia ni Abu Jahal. Dia boleh namakan orang tu Abu Jahal. Kita jangan pandai-pandai. Kita namakan Presiden Amerika Abu Jahal. Tak boleh. Pasal apa? Kita tak tahu apa dalam hati dia. Rasulullah SAW boleh namakan orang tu Abu Lahab. Orang confirm masuk neraka. Tamam. Kita pula tak boleh nak namakan orang Abu Lahab, atau kita tak boleh namakan orang nama-nama yang buruk. Pasal apa? Kita tak tahu dia punya pengakhiran dia akan masuk syurga ataupun masuk neraka. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Rasulullah SAW itu ada tabligh. Kemudian Rasulullah SAW itu ada fatanah. Apa itu fatanah? Kebijaksanaan dalam mentadbir dakwah dia ataupun mentadbir keluarga dia. Pergerakan Rasulullah SAW dalam hidup dia semua kena mengena dengan dakwah. Tak ada satu perkara pun terkeluar daripada dakwah. Sama ada dia dengan keluarga dia, ataupun dia dengan sahabat-sahabat dia, ataupun dia berseorangan dengan Allah SWT, ataupun dia dekat alam yang lain. Semua pergerakan Rasulullah SAW itu hanya senya untuk Allah SWT dan menjadi penyebab untuk tersebarnya Islam. Tamam. Itu semua pergerakan Rasulullah SAW. Tak ada satu pergerakan Rasulullah SAW yang sia-sia. Sedangkan kalau para usuliyin, para usuliyin ni ulama-ulama dalam usul fiqh, beberapa perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang nampak benda tu salah. Contohnya apa? Rasulullah SAW lupa dalam solat dia. Dalam hidup Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW lupa dalam solat dia 5 kali. Dia pernah lupa. Lupa bagi Rasulullah, tamam, itu sebenarnya wajib ke atas dia. Dan Allah SWT sengaja lakukan ke atas dia perkara itu. Untuk apa? Untuk mengajar umat dia, kalau mereka lupa dalam solat mereka, apa nak buat? Itu sifat Rasulullah SAW dan perbuatan Rasulullah SAW. Sedangkan, dan Rasulullah bukan leka dari solat dia apabila dia lupa dari solat dia. Tetapi kita kalau lupa daripada solat kita, kita ni leka. Berbeza dengan Rasulullah SAW. Apa-apa yang mubah bagi kita, apa-apa yang harus bagi kita, itu adalah wajib bagi Rasulullah SAW agar dia menunjuk ajar ummah dia. Jadi tak ada satu perkara pun Rasulullah SAW lakukan dalam hidup dia itu sia-sia. Tak ada benda yang Rasulullah SAW lakukan itu haram. Tak ada. Impossible. Semua para nabi tak ada. Macam mana pula Nabi Adam dia makan dia makan buah dalam syurga. Dia makan buah dalam syurga. Kan dia dah langgar perintah Allah SWT. Ada perbualan di antara Nabi Musa dan Nabi Adam AS. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam AS, "Wahai Adam, engkau ni bapa segala manusia. Allah SWT telah menciptakan engkau khas, dengan cara yang khas. Kemudian Allah SWT telah memasukkan engkau dalam syurga. Allah SWT telah memberikan engkau perintah-perintah, telah memuliakan engkau dengan beberapa perintah. Macam mana engkau boleh makan buah itu terkeluar daripada syurga?" Kemudian Nabi Adam menjawab, "Wahai Musa, sungguhnya engkau ni orang yang boleh berbicara dengan Allah SWT." Tengok para nabi, cara perbicaraan antara satu sama lain penuh dengan hormat. Tak ada cakap, "Apalah engkau makan buah daripada syurga, kasih keluar kita beneran masuk dalam dunia, penat je." Tak ada pun. Para nabi ni lihat kepada segala kebaikan apa yang ada pada seseorang tu. Dia lihat, apa cara pun dia lihat macam mana nak hormat orang tu. Nabi Musa pula anak kepada Nabi Adam. Anak boleh cakap dengan bapak macam itu? Apa yang bapak jawab? "Wahai Musa, sesungguhnya engkau ni boleh berbicara dengan Allah SWT. Allah SWT telah memuliakan engkau dengan Taurah. Dan apabila engkau lihat di dalam Taurah tu, adakah engkau mendapati di dalam Taurah bahawasanya aku dihantar keluar daripada syurga?" Dia kata, "Ada." Baik, sekarang Taurah ni
Ditulis sebelum aku dicipta atau selepas aku dicipta? Sebelum kau dicipta. Jadi kenapa engkau nak tuduh aku dengan satu perkara yang Allah SWT telah tuliskan kepada aku, ke atas aku, sebelum lagi aku dicipta? Lepas tu Nabi Musa pun segan dengan Nabi Adam AS. Sesungguhnya Allah SWT berkata dalam Al-Quran, walam najid lahu azma. Apabila Nabi Adam AS makan buah daripada syurga tersebut, kami tidak mendapati niat dia untuk makan sengaja untuk melanggar perintah Allah SWT. Akan tetapi Allah SWT mahu Nabi Adam turun ke atas muka bumi agar dia dapat lakukan apa yang Allah SWT mahu manusia lakukan ke atas muka bumi. Maka itu adalah kehendak Allah SWT. Jadi kita jangan pula tuduh Nabi Adam AS, kalau dia tak makan buah, aku dah dalam syurga sekarang. Tamam. Jangan kita tuduh Nabi Adam AS. Jadi kita, semua tu kita boleh belajar daripada para nabi. Penuh dengan adab, penuh dengan hormat cara-cara mereka. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi Rasulullah SAW dan segala para nabi ini, mereka ada kebijaksanaan di dalam pentadbiran mereka, dalam cara dakwah mereka, dalam cara nak melakukan apa-apa yang perlu kepada orang-orang yang kafir, dalam melakukan apa segala perkara. Kita ni semua sekarang, kalau kita hidup, besar rahmat Allah SWT kita hidup zaman sekarang. Besar rahmat Allah kita hidup zaman sekarang. Jangan kita fikir, kenapa aku tak dihantar zaman Rasulullah, aku boleh tengok Rasulullah. Boleh tengok tu satu benda, tapi boleh percaya ke? Boleh tahan ke duduk dengan Rasulullah SAW tu? Boleh ke kita tahan duduk dengan Rasulullah SAW? Kadang-kadang Rasulullah SAW memerintahkan, beberapa perintah datang daripada Allah SWT. Tukar. Sekejap-sekejap kiblat dekat Baitul Maqdis. Lepas satu masa kiblat pergi Kaabah. Hukum tukar-tukar. Kadang-kadang halal, kadang-kadang haram, lepas tu jadi halal balik. Contohnya ziarah kubur. Semua boleh, lepas tu tak boleh, lepas tu boleh. Kita kalau tengok, kita kalau tengok diri kita sekarang ni, kalau kita tengok benda macam gitu, kita apa? Apa ni, mana ada agama tukar-tukar? Betul tak? Kita tanya diri sendiri kita mampu tak hidup zaman Rasulullah SAW? Perintah-perintah Allah SWT yang berat ke atas sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat terima sahaja. Apa mereka kata? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Puasa. Mula-mula zaman Rasulullah SAW itu, kalau puasa, kalau nak bersahur, tak boleh tidur lepas sahur, lepas makan atau lepas maghrib. Lepas maghrib kalau nak sahur, sahurlah, makanlah. Yang penting lepas tidur dah tak boleh sahur lagi. Lepas tidur dah tak boleh sahur lagi. Kalau tertidur bangun tak boleh sahur. Terus puasa sampai maghrib besok. Satu sahabat radhiyallahu anhu, dia bekerja keras pada waktu siang hari. Bekerja keras pada waktu siang hari. Datang waktu buka puasa, penat. Lepas dia buka puasa, sikit je, terus dia tertidur, penat sangat. Lepas tu dia bangun, dia kata besok kena puasa lepas subuh. Tapi sekarang dah tak boleh makan. Apa nak buat? Puasalah, apa nak buat? Ni perintah Allah SWT. Tak ada pun macam kita. Betul ke perintah Allah berat macam itu? Betul ke susah? Islam tak macam itu, tak susahkan kita. Kadang-kadang ada pula orang keluar women rights. Oh, ini hak wanita. Mana kau dapat ni semua? Kau bila cakap hak-hak wanita ni, kau mengatakan seperti Islam ni tak pernah komplit. Rasulullah bawa Islam tu tak komplit. Oh, sahabat kata apa? Khalas, surrender kepada Allah SWT. Ni perintah Allah, tak boleh makan. Next day bikin apa? Pergi lagi kerja. Sampai tengah hari pengsan. Lepas tu komplain dengan Rasulullah SAW. Bukan komplain, yakni sampaikan berita kepada Rasulullah.
Bila sampaikan berita kepada Rasulullah SAW, baru Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat bahawasanya boleh makan sampai terbit fajar sadiq. Tamam. Boleh pula ubah-ubah. Sekejap macam ini, sekejap macam itu. Kita cek balik diri kita sendiri, mampu ke kita duduk zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni senang je dapat agama. Semua dah siap daripada kita lahir sampai kita meninggal, agama tu sama je, tak berubah. Cuma kita je yang malas. Satu sahabat radhiyallahu anhu, tamam, luka kat kepala. Lepas tu dia ada janabah. Lepas tu kena buat apa? Kena mandi. Lepas tu bikin apa? Doktor kata pada zaman tu antara sahabat, ada sahabat yang pakar dalam medicine, dia kata ni kalau mandi ni habis, mati. Pasal apa? Luka ni kena kering, tak boleh biarkan basah. Tapi dia nak lakukan perintah Allah SWT, nak solat, nak apa semua. Nak tak nak juga, dia pun mandi kerana nak lakukan perintah Allah SWT. Lepas tu apa jadi? Mati. Lepas tu pergi kepada Rasulullah SAW, baru Rasulullah kata dengan diorang, kalaulah kamu lakukan tayammum. Mampu kita macam itu. Ambil perintah Allah sampai mati pun lakukan juga. Cek balik diri kita sebelum kita katakan kita ni nak hidup zaman Rasulullah SAW. Memang kita nak tengok Rasulullah SAW. Tapi fikir balik, kita mampu ke lakukan benda macam itu? Kalau seminggu sekali kelas pun problem. Fikir balik nak hidup zaman Rasulullah SAW. Sabar dengan Rasulullah SAW dekat Syekh Abi Talib. Sampai banyak ahli keluarga mati. Sabar, lapar, ikut agama Islam. Tamam. Jadi kita cek balik diri kita sendiri. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi Rasulullah SAW itu dan segala para nabi itu ada fatanah. Kita dah sebut kebijaksanaan. Kemudian apa-apa yang mustahil adalah yang bercanggah dengan yang wajib. Tamam. Kemudian apa-apa yang harus, seperti yang kita katakan minggu lepas, Rasulullah SAW itu melakukan seperti mana apa yang manusia biasa lakukan, yang tidak menunjukkan kekurangan kepada seseorang. Rasulullah SAW itu boleh makan, Rasulullah boleh minum, Rasulullah SAW dan para rasul boleh pergi buang air. Tamam. Dan antara khususiyah Rasulullah SAW, lalat tak pernah hinggap dekat dia. Dan apabila Rasulullah SAW buang air, bumi terus telan untuk menyembunyikan apa-apa keluaran Rasulullah SAW. Tamam. Sehingga kan para ulama tidak mahu menamakan apa-apa yang keluar daripada Rasulullah SAW itu sebagai najis. Sampai macam itu sekali. Hormat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada bahagian badan daripada Rasulullah SAW itu najis. Kalau kita darah keluar banyak, najis. Rasulullah SAW punya darah, sahabat minum. Tamam. Itu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun boleh pergi ke pasar. Benda-benda yang tak mengurangkan darajat seseorang itu. Baik. Kemudian semua apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sirat, mizan penimbangan, haud, telaga dan lain-lain lagi perkara lagi tentang perkara-perkara akhirat dan barzakh, juga tentang soalan dari dua malaikat, azab kubur dan nikmat-nikmatnya. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Malaikat adalah benar, syurga adalah benar, neraka adalah benar, dan semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Para malaikat ni, kita dah habis 4 tiang iman. 4 rukun iman kita dah selesai. Iman kepada Allah, antu mina billahi, malaikat kita belum sebut rusulihi wa kutubihi, al-yaumil akhir kita belum sebut. Yaumil akhir dengan para malaikat, qada dan qadar kita sudah sebut. Jadi kalau kita beriman kepada para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala ni adalah ciptaan yang paling banyak di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala pernah cipta adalah para malaikat. Dan para malaikat ni mereka
mereka diperbuat daripada cahaya. Kalau kita kata cahaya, kalau para jin dan syaitan, mereka diperbuat daripada api, bukan daripada cahaya. Kalau kita kata cahaya, sekarang cahaya kat dalam bilik ni, kalau kita ada satu spotlight kuat, akan terangkan semua bilik ni. Cahaya, betul. Kalau kita taruh 2 spotlight, lampu tu masih boleh masuk tak? Boleh. Kalau kita taruh 3 spotlight, kalau kita taruh 100 spotlight, semua lampu tu boleh masuk tak dalam bilik ni? Begitu juga para malaikat. Kalau cahaya ni tak ada limitation kemasukan dia, macam itu juga para malaikat. Kalau kita cerita berapa malaikat boleh masuk dalam bilik ni, masuklah berapa banyak pun takkan sempit. Pasal apa? Pasal malaikat ni cahaya. Jadi kita sekarang ni walaupun sikit bilangan kita, tapi berapa banyak malaikat ada dalam bilik ni, wallahu alam. Kita minta Allah Subhanahu wa taala memberi redha dia ke atas kita. Kita minta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, memelihara kita daripada azab api neraka. Dan para malaikat ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang Allah telah menyuruh mereka lakukan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala memerintah mereka. Ini para malaikat ni maksum. Para malaikat ni maksum. Kemudian para malaikat ni, mereka, kita dah sebutkan, mereka diperbuat cahaya, mereka ni maksum, mereka tidak makan dan minum, dan mereka tidak berkahwin. Mereka tidak makan dan minum, dan mereka tidak berkahwin. Dan mereka bukan lelaki, mereka juga bukan perempuan. Sebahagian kafir Quraisy, mereka menamakan para malaikat ni inatha, perempuan. Allah SWT tanya, asyahidu khalqahum? Mereka tengok kan para malaikat ni dicipta sampai mereka boleh katakan malaikat ni perempuan? Jadi malaikat ni bukan laki dan malaikat bukan perempuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala pula dia nak kasih kita tengok malaikat, ni kita dah sebut, dia akan membawa malaikat kepada kita dalam bentuk manusia. Dah sebut kan? Belum Saya sebut tempat lain tu. Dia bawa dalam bentuk manusia. Allah Subhanahu, orang-orang kafir Quraisy dia mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula unzila alaihi malak? Kenapa Allah SWT tak jadikan seorang nabi ni sebagai malaikat? Allah Subhanahu wa taala berkata, walau anzalna malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Allah SWT berkata, kalau Allah SWT akan jadikan malaikat, Allah SWT nak turunkan malaikat sebagai seorang nabi, maka pertama sekali Allah SWT akan jadikan dia sebagai seorang manusia, lelaki. Allah SWT akan pakaikan pada malaikat tersebut pakaian yang kamu pakai, yang mereka pakai. Pasal apa? Mata kita ni boleh lihat mengikut certain kind of frequency. Ada frekuensi yang mata kita boleh tengok, ada satu frekuensi yang mata kita tak boleh tengok. Jadi mata kita tidak dicipta untuk lihat para malaikat. Jadi kalau Allah nak kasih kita lihat malaikat, Allah SWT akan bawa dia dalam bentuk manusia. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka macam mana mereka melihat Jibril? Dalam hadis Jibril kita semua tahu, dia dalam bentuk manusia. Jadi Allah Subhanahu, malaikat ni bukan laki dan bukan perempuan. Kemudian mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak berkahwin. Dan para malaikat ni tidak dapat dihitung angka mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Dan malaikat ni banyak sangat. Sebahagian malaikat ini, sebahagian malaikat itu, sebahagian malaikat tugas mereka macam ini, sebahagian malaikat Allah SWT cipta mereka, cara mereka menyembah Allah berdiri saja. Semenjak Allah SWT cipta mereka sampai mereka dimusnahkan, mereka beribadah kepada Allah dengan cara berdiri saja. Sebahagian para malaikat rukuk saja.
Sebahagian para malaikat sujud sahaja. Dan juga sebahagian para malaikat kerja mereka apa? Siksa orang. Itu cara mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malik. Malaikat Malik. Kerja dia apa? Kerja dia, cara dia beribadah kepada Allah adalah menyiksa orang. Sebahagian malaikat. Okey, kemudian dalam banyak-banyak para malaikat ni ada 10 malaikat yang kita kena tahu. 10 nama yang kita kena tahu. Yang pertama sekali Jibril. Apa tugas Jibril? Dia membawa wahyu kepada para malaikat. Itu tugas rasmi dia. Tugas rasmi dia adalah membawa wahyu kepada para nabi. Para malaikat saya sebut tadi, silap. Minta maaf. Membawa wahyu kepada para nabi. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberi tugas tertentu selain daripada perkara tersebut. Antaranya adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada satu orang hamba dekat atas muka bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahu Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada fulan. Maka beritahulah ciptaan-ciptaan bahawasanya aku cinta kepada fulan." Maka Jibril pun akan memanggil kepada segala penghuni langit dan bumi, "Wahai penghuni langit dan bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencinta kepada fulan, maka cintalah dia." Maka semua para penghuni langit dan bumi akan cinta kepada fulan tersebut. Itu antara tugas selain daripada membawa wahyu kepada para nabi. Yang kedua, antara malaikat yang dan Jibril ini adalah malaikat yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling mulia sekali. Yang kedua, antara yang paling mulia adalah Mikail. Mikail ni tugas dia menurunkan hujan dan membawa rezeki dekat atas muka bumi. Menurunkan hujan dan membawa rezeki dekat atas muka bumi. Kalau nak rezeki banyak, buat kawan dengan Mikail boleh? Tak faham? Wallahualam, macam mana nak buat kawan dengan dia? Kena fikir cara, kalau boleh. Maka orang-orang Yahudi ni, mereka tak suka kepada Jibril. Pasal apa? Jibril ni juga kadang-kadang tugas dia untuk menurunkan azab, menghancurkan satu-satu kaum. Dan orang Yahudi ni pula, banyak daripada keturunan-keturunan mereka dah kena hancur dengan Jibril. Jadi mereka tak suka Jibril. Mereka tak suka Jibril. Mereka suka Mikail. Pasal apa? Bawa turun makan sahaja. Bawa turun duit, bawa turun rezeki, bawa turun makan, hujan. Itu je. Itu pasal dia suka Mikail. Dia tak suka kepada Jibril. Sedangkan kita ni tak kiralah para malaikat tu apa tugas dia sekalipun, kita cinta kepada dia. Sama dengan malaikat Malik. Malaikat Malik ni kerja dia azab orang aja. Tapi kita cinta dia. Tapi kita tak nak jumpa dia. Pasal apa? Rasulullah SAW cakap, cukuplah azab dengan kita melihat Mikail sahaja. Lihat Mikail itu dah cukup dah azab. Belum kena azab dengan api neraka lagi. Lihat wajah Mikail sahaja cukup dah azab. Macam mana pula masuk dalam neraka. Mikail ni Allah bukan Mikail, Malik. Allah SWT ciptakan dalam tak ada rahmat. Dalam hati dia tak ada rahmat langsung untuk siapa-siapa pun. Sedangkan Rasulullah SAW sekalipun, bila Rasulullah sedang melakukan Mi'raj, Rasulullah memberi salam pada semua malaikat, Rasulullah memberi salam kepada Malik. Assalamualaikum ya Malik. Pak bodoh. Dia tak jawab dengan Rasulullah SAW. Sampai Jibril tegur. Jibril cakap, "Kau tahu tak siapa ni?" Dia ni Muhammad SAW. Baru dia jawab, "Waalaikumsalam ya Rasulullah." Dah, itu je. Kalau tak, memang tugas dia memang tak layan orang. Tugasnya tak layan orang, tugas dia azab sahaja. Jadi kita cinta Malik tetapi kita tak nak jumpa dia. Jibril, Mikail, Malik kita dah sebut nombor 3. Tugas dia untuk menjaga neraka dan mengazab orang-orang
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pemeliharaan daripada azab malaikat Malik. Yang ini yang ketiga. Nanti kita sebutkan detail lagi tentang Malik. Yang ketiga yang kita nak sebut tentang detail adalah Israel. Kemudian Jibril ni ulama-ulama bincang, kadang-kadang dia melakukan perkara tu seorang-seorang, kadang-kadang dia punya pembantu-pembantu. Semua malaikat yang 10 yang terpenting yang kita kena hafal nama dia, kadang-kadang mereka boleh jadi mereka melakukan benda tu seorang, dan boleh jadi mereka ada wakil-wakil mereka sendiri. Tetapi yang penting sekali mereka tu ketua dan mereka in charge tentang untuk melakukan salah satu perkara tu. Israel ni mengambil nyawa orang. Apabila Allah Subhanahu wa taala cipta malaikat Israel, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Israel dengan tugas dia. Tugas dia ambil nyawa orang. Jadi dia ada satu concern, dia ada satu benda yang dia prihatin tentang diri dia. Apa dia? Mesti orang mestilah hentam dia. Apa ni? Orang mati je. Ni Israel punya pasal. Jadi Israel pun berbicara dengan Allah SWT. Dia kata, wahai Allah, kalau engkau memberi aku tugas ni, maka manusia akan selalu marah kepada aku. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata dengan dia, wahai Israel, aku akan memelihara nama engkau. Jadi sekarang, kalau salah satu orang tu meninggal dekat hospital, kalau tak ada sebab pun, apa dia cakap? Dia cakap apa? Heart failure. Dia cakap apa? Heart failure. Jantung dah fail, dah gagal. Itu direct translation. Basically dia kata apa? Jantung tidak berfungsi. Atau dia kata heart attack. Itu paling, kalau dah tak ada sebab dah. Kalau orang tu meninggal kat hospital, apa sebab dia? Dia kata heart failure. Tak ada satu doktor pun tulis pasal Israel sudah datang. Kenapa? Kerana Allah SWT dah janji nak pelihara nama Israel. Jadi macam mana pun Israel tak dapat blame tersebut. Ini Israel. Yang keempat, pasal Malik kita belum habis explain lagi. Jadi kita nak keempat juga. Jadi yang keempat, Israfil. Israfil ni kerja dia tiup apa? Tiup seruling. Seruling ni bukan seruling kita. Seruling dia bukan macam seruling kita. Seruling dia wallahu alam. Kita tak tahu cara macam mana. Dan dia akan tiup seruling 3 kali. Dan apabila Rasulullah SAW melakukan Mi'raj, Rasulullah berkata bahawasanya Israfil dah pegang seruling dia, dah siap-siap nak tiup. Bila-bila sahaja Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia perintah untuk tiup, dia akan tiup. First tiup, hancur semua bumi dan apa yang ada dekat atas muka bumi. Di sana pasal hari kiamat, tamam. Ini kejadian kiamat. Second tiup, dia sendiri hancur. Dia adalah malaikat, dia adalah ciptaan terakhir yang akan hancur. Jadi apabila first tiup, semua akan hancur. Bumi akan tunggang terbalik. Yauma natwis samaa katayyi sijil lil kutub. Allah SWT kata bahawasanya kami akan menggulung langit ni seperti orang gulung sijil ataupun orang gulung kertas. Macam ni kita gulung kertas. Tamam. Dan lately, kalau siapa-siapa yang rajin baca bab astronomi, siapa-siapa yang suka baca bab universe, sekarang dia orang find out bahawasanya the universe is like a flat piece of plane. Macam satu, macam mana kata flat piece of plane dalam Melayu? Satu lamparan yang lapang macam gitu, macam padang. Dataran ke padang ke macam gitu. The whole universe, segala ciptaan universe ni dia macam padang, straight macam gitu. Apa yang galaksi ni, atas bawah, tengah balik kiri kanan, batu kat sini, bintang kat sini yang kita kata kita tak tahu mana atas bawah, semua sekali dalam satu helai kertas. Kemudian kertas ni selalu bergoyang, they give energy and it's expanding dan selalu berkembang. Siapa yang rajin bab astronomi akan tahu
sembunyi. Siapa yang tak rajin, rajin-rajinlah kalau nak tahu lebih lagi. Maka ini menunjukkan bahawasanya Allah subhanallah, Quran, i'jazul Quran, ini adalah antara satu mukjizat Al-Quran. Dia dah explain kepada kita sebelum lagi kita boleh faham. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baik. Kemudian itu Israfil mencerita, kali kedua dia tiup semua akan hancur. Dan kali kedua dia tiup dia akan hancur. Kemudian kali ketiga dia tiup adalah apabila manusia-manusia telah dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni first kali dia akan dihantar ke mahsyar. Badan-badan semua akan dihidupkan. Selepas badan-badan dihidupkan, semua dah berdiri tegak. Kemudian Israfil akan tiup seruling dia. Apabila Israfil tiup seruling dia, lubang yang ada di dekat seruling dia tu adalah sama bilangan dengan nyawa yang Allah pernah cipta dekat atas muka bumi ni. Malaikat, manusia ataupun haiwan, ataupun dengan para malaikat sekalipun. Bila tiup kali ketiga, semua nyawa-nyawa akan sampai ke masing-masing, manusia ataupun haiwan ataupun malaikat. Kemudian nyawa tu jatuh macam Rasulullah SAW kata macam hujan air mani turun, kena dengan manusia, manusia terus akan macam tumbuh, macam hidup. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala akan hidupkan manusia di mahsyar. Itu Israfil punya kerja. Yang kelima, kita sambung cerita tentang Malik. Malik ni sebagaimana kita telah katakan, kerja dia, duty dia adalah untuk mengazab manusia sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan rahmah di dalam hati dia sikit pun. Kemudian Malik, apabila manusia ataupun jin ataupun syaitan di dalam neraka komplain, oh Malik, bila aku nak keluar, oh sakit, oh macam gini, oh macam gitu. Oh Malik, bila aku nak keluar, bila keluarlah kepada Allah SWT, macam gini. Malaikat diam, Malik diam je. Diam saja. No conversation. Selepas 1000 tahun akhirat, bukan 1000 tahun dunia, 1000 tahun akhirat. Kalau satu hari akhirat, 1000 tahun dunia. Kadang-kadang satu hari akhirat, 50.000 tahun dunia. Allah SWT berkata dalam Quran, Yauma Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij ya'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari itu macam 50.000 tahun. Selepas dah 1000 tahun orang komplain, 1000 tahun akhirat. Komplain dengan Malik. Oh Malik sakit bila aku keluar. Oh Malik bila sakit aku keluar. Malik macam ini cukuplah. Minta Allah keluarkan aku taubat. Apa semua dia cakap. Malaikat apa? Wa nadau ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Mereka kata, wahai Malik, cukuplah cakap dengan Allah ni, cukup dengan apa yang dia dah lakukan kepada kami. Apa yang dia jawab? Lepas 1000 tahun. 1000 tahun first dia diam je. Lepas 1000 tahun apa dia kata? Qala innakum makithun. Dia kata engkau ni berkekalan. Engkau ni berkekalan dekat sini. Lepas tu diorang ada azab. Lepas tu diorang turun, terus hilang harapan. Lepas dah hilang harapan, apa yang mereka lakukan? Tamam. Allah SWT cerita lagi apa jadi lepas orang dah give up daripada rahmat Allah. Diorang buat apa? Diorang start blame iblis pula. Tuan-tuan cakap apa? Diorang kata dalam Al-Quran, waqala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Mereka tuduh iblis. Mereka kata, oh iblis, ni semua kau punya pasal. Engkau yang bawa kita keluar, engkau yang sesatkan kita, engkau yang apa semua dengan kita. Oh iblis pula kena tuduh. Lepas dah kekalan dalam neraka, tengah kena azab tu, mereka boleh tuduh lagi iblis. Kecoh buat riot. Iblis. Lepas tu apa iblis buat? Oh, lepas tu akan dikasih mimbar daripada api untuk iblis. Mimbar daripada api untuk iblis. Iblis pun berkata, wa qala syaitan lamma qudiyal amr.
Apabila dah confirm bahawasanya mereka semua berkekalan dalam neraka, syaitan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah ni dah janjikan kamu dengan janji yang benar. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun dah janjikan kamu. Maka fa akhlaftukum, maka aku pun dah tinggalkan kepada kamu janji-janji aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan blame aku, jangan tuduh aku. Tuduh diri sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tak bertanggungjawab dengan amalan kau dan kau pun tak bertanggungjawab dengan amalan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya apa-apa yang kamu sembah, berhala-hala, syirik-syirik yang kamu lakukan ni, aku sendiri tak percaya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum azabun alim. Allah berkata bahawasanya sesungguhnya bagi orang-orang zalim itu adalah azab yang pedih. Syaitan sendiri tak percaya dengan benda-benda mengarut yang kita lakukan. Kalau kita langgar perintah Allah SWT, kita mengumpat gitu. Dia orang tahu sendiri benda ni salah. Tapi diorang kerana hasad yang mereka ada kepada manusia, diorang nak manusia masuk neraka sama-sama dia pun bisik. Tetapi bisikan dia tak boleh kontrol manusia. Bisikan dia tak boleh kontrol manusia. Bisikan dia bukan paksa manusia untuk melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan adalah tanggungjawab diri sendiri, bukan tanggungjawab iblis dan syaitan. Tapi kenapa iblis dan syaitan masuk neraka? Nah, dia memang kufur dengan Allah, masuklah dia dalam neraka. Kalau para ulama cerita, kalau dalam tafsir Baghawi ada ceritakan darajat-darajat neraka. Iblis dan syaitan ni, dia tak masuk neraka yang paling bawah sekali macam orang-orang munafikin. Dia masuk dalam sama ada dalam neraka yang ketiga ataupun keempat. Dia bukan seperti orang munafikin, neraka 7 bawah sekali. Neraka yang ke-7 bawah sekali. Cerita pasal neraka, na'udzubillah min dzalik. Kita minta Allah Subhanahu wa taala pemeliharaan daripada api neraka. Ada 7 peringkat. Ada 7 peringkat. Nama neraka tu banyak saya dah lupa. Dalam tafsir Baghawi ada sebut detail tentang nama-nama neraka dan siapa penghuni setiap darjat tersebut. Yang pertama sekali adalah Jahannam. Level pertama sekali adalah Jahannam. Apabila Allah Subhanahu wa taala membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj. Pukul berapa? Pukul 9 Naik. Apabila Allah Subhanahu wa taala membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, maka apabila diberitahu oleh Jibril tentang penghuni-penghuni neraka setiap level kecuali level yang pertama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanya, siapa yang penghuni pertama? Jibril tak nak jawab, takut terguris hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya lagi, wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang pertama, yang Jahannam ni, siapakah yang penghuni dia? Jibril pun tak nak jawab, takut terguris hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi kali ketiga, siapa ni Jibril? Kemudian apabila Jibril mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu Rasulullah SAW, dia berkata bahawasanya ini adalah untuk umatmu, yakni orang Islam yang dosa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalam neraka. Tamam. Jadi Rasulullah SAW pun sedih. Kemudian Rasulullah SAW apabila mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapat hadis, mendapat ayat Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sesungguhnya Allah akan pasti memberi engkau wahai Muhammad sampai engkau redha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idzan la arda ahadan min ummati yadkhulun nar." Maka oleh itu aku tidak akan redha sekali-sekala pun bahawasanya antara umat aku ini ada yang kekal di dalam neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perjalanan ke akhirat tu, kita belum habis cerita pasal malaikat lagi, kita tidak masuk bab akhirat. Kita habiskan cerita pasal malaikat. Kemudian next one is Ridwan. Malaikat Ridwan.
Tamam, malaikat Ridwan adalah in charge menjaga syurga. In charge menjaga syurga. Kemudian sesungguhnya malaikat Ridwan dia ada juga banyak pembantu-pembantu dia. Dan dia akan sambut orang-orang masuk dalam syurga dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, apabila manusia akan masuk syurga berkelompok ramai-ramai dan orang akan masuk neraka berkelompok ramai-ramai. Jadi kita kalau nak tahu kita ni pergi mana ke akhirat, kita tengok dalam kelompok apa kita sekarang. Kita sama ada dalam kelompok orang yang masuk syurga atau kelompok orang masuk neraka. Tidak ada kelompok di antara dua tersebut. Tidak ada kelompok antara dua tersebut. Jadi kita kalau nak masuk syurga, kita masuk kelompok, kita masuk sama-sama. Kalau kita nak masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, pun masuk sama-sama. There's no such thing, tak ada makna kita cakap aku nak masuk syurga seorang-seorang. Kita mesti berjemaah. Okey. Nanti kita ceritakan tentang apa yang akan jadi di dalam syurga. Nanti cerita pasal iman bab akhirat. Kemudian ini yang keenam, yang ketujuh, Raqib, Atid. Tamam. Raqib dan Atid. Segolongan ulama mengatakan bahawasanya Raqib, Atid ni satu jenis malaikat, nama dia Raqibun Atid. Dan sebahagian daripada mereka berkatakan Raqib ni satu, Atid ni satu. Hakikat dia adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mereka ni ada dekat dua bahu kita. Mereka menulis semua amalan baik kita dan menulis segala amalan buruk kita. Kalau amalan baik, bila kita lakukan niat sahaja, mereka dah tulis. Kalau kita lakukan amalan tersebut, Allah SWT suruh tulis 10 sehingga 700. Tamam. Itu kalau kita lakukan amalan yang baik. Kalau kita lakukan amalan yang buruk, mereka akan tulis. Mereka akan tulis juga. Tapi bila dia orang tulis? 6 jam selepas kita melakukan maksiat tersebut. Jadi kalau kita buat kesalahan, Allah kasih kita tempoh 6 jam untuk bertaubat. Kita boleh taubat pun lepas dia tulis. Tetapi kalau kita taubat sebelum 6 jam tu habis, tidak akan ditulis sekalipun. Maka dikira seperti kononnya lah macam kita tak buat. Macam kita tak lakukan maksiat. Ini antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. 6 jam selepas kita dah lakukan maksiat, kita tidak bertaubat kepada Allah, maka benda tu akan ditulis. Benda tu akan ditulis. Benda kalau dah ditulis, walaupun diampunkan oleh Allah, tapi benda tu dah ditulis. Sebaik-baiknya janganlah sampai tertulis. Sebaik-baiknya jangan lakukan pun. Pasal apa? Tahu ke kita akan taubat selepas tu? Oh, tapi aku tahu aku mesti taubatnya. Itu bukan taubat, itu taubat. Nak tipu malaikat, nak tipu Allah. Tipu siapa? Tipu itu tipu diri sendiri. Tengah-tengah lakukan maksiat, kononnya lepas tu dia nak taubat, mati. Sempat taubat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta Allah Subhanahu wa taala perlindungan daripada perkara tersebut. Itu Raqibun Atid. Apa lagi dua? Malik, Ridwan kita dah sebut. Munkar dan Nakir. Tamam. Munkar dan Nakir ni mereka fattanul kubur. Mereka ni fitnah kubur. Fitnah kubur. Apa fitnah dia? Fitnah dalam kubur ni soal. Sebahagian ulama pun katakan bahawasanya munkar nakir ni satu benda. Sebahagian para ulama kata munkar ni satu, nakir ni satu. Bukan nangkir nakir. Jangan kita salah sebut pula. Munkar, nangkir. Sebarang-sebarang. Munkar, nakir. Ini betul dia. Bukan nangkir. Nangkir atau mana dapat? Nakir, mereka soal kubur. Mereka ni menyoal orang di dalam kubur. Kalau satu orang tu saleh, mereka akan datang dengan cara yang baik.
soal mereka tu akan menggembirakan orang tersebut. Dan mereka akan tanya, antara soalan-soalan ini, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Antara soalan-soalannya, siapa saudara kamu? Di mana kiblatmu? Apa panduan kamu? Kemudian dia akan bawa gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa engkau kata tentang si fulan? Ini soalan ni. Ini yang menentukan kita sama ada kita adalah penghuni manusia, penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan bawa tunjuk gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau katakan dengan si fulan? Kalau orangnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempelajari syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikut para ulama yang mengikut cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila lihat sahaja mereka pasti akan tahu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas soalan ni sama ada dia akan diberi nikmat oleh Allah ataupun dia diazab oleh Allah SWT. Bagi mereka yang tak tahu, mereka kata apa? Aku tak tahu. Aku dengar masa kat dunia orang cakap dia ni macam gini. Aku dengar masa kat dunia orang ni cakap macam gini. Malaikat pun kata la darait wala talait. Engkau tak tahu, engkau tak baca, ni ambil engkau sekarang. Kemudian dia akan diazab oleh para malaikat tersebut. Fattanal qabr. Dua fitnah kubur. Tamam, Munkar dan Nakir. Kemudian cerita pasal Munkar dan Nakir. Tamam. Ada satu sahabah selepas meninggalnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia mimpi apa yang kena dekat atas Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bila dia masuk dalam kubur, dia mimpi apa? Munkar dan Nakir datang kepada Sayyidina Umar. Datang kepada Sayyidina Umar, dua Munkar dan Nakir tanya kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, man rabbuk? Siapa Tuhan kau? Lepas tu Umar dalam waktu hidup dia ada satu tongkat kecil. Dia gunakan untuk bawa bersama-sama dia. Kadang-kadang dipukul orang. Kadang-kadang dia tegur dia pakai tongkat tu. Ujung tongkat tu ada kulit kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata, wallahi aku tidak protan siapa pun dengan tongkat ni, melainkan pasti dia akan taubat, dia akan menjadi orang yang saleh selepas itu, berkat daripada kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar pun bila dengar soalan tu, dia pun bangun. Ini mimpi seorang sahabat. Dia bangun, dia ambil tongkat dia tunjuk kepada malaikat tu. Engkau tanya siapa Tuhan aku? Engkau tak tahu apa aku buat kat dunia? Malaikat pun lari daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tamam. Macam itu sekali. Tamam. Tapi itu mimpi ya. Tapi mimpi ini antara salah satu, kalau mimpi-mimpi yang baik ni adalah antara salah satu mubasyirat. Rasulullah SAW kata lam yabqa minan nubuwah ilal mubasyirat. Tidak tinggal dari apa-apa perwaris kenabian melainkan mubasyirat, berita gembira. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasul, mal mubasyirat ya Rasulullah? Apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Rasulullah kata ar-ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang baik. Dan itu adalah antara mimpi-mimpi yang baik. Yang mana pula satu orang sahabat yang dapat, bukan orang lain. Satu orang sahabat yang dapat. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada pula antara orang-orang yang saleh yang mereka ada satu cerita seorang saleh. Dia ni suka menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menjaga sangat-sangat adalah siwak. Jadi dalam dunia dia mengikut siwak, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia taruh bawah bantal dia siwak dia. Sebelum tidur dia siwak, dia bangun tidur first thing dia ambil, dia baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa afana fi jasadina wa adhina li bi dzikrihi. Kemudian dia ambil siwak, dia gosok. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dia baca semua zikir-zikir bangun tidur. Masya-Allah, kita ni kalau nak baca zikir
yang Rasulullah SAW baca sebelum tidur. Kita ambil mungkin buat 45 minutes. Just nak baca zikir-zikir yang Rasulullah baca sebelum tidur. Tamam. Alhamdulillah, paling kurang pun Bismillahirrahmanirrahim pada mak. Tamam. Janganlah bismillah pun tak baca. Tamam. Tapi kalau kita nak ikut zikir-zikir yang Rasulullah baca sebelum tidur, boleh ambil sampai 45 minit. Bangun tidur pun boleh ambil sampai setengah jam. Zikir-zikir yang Rasulullah SAW buat bila baru bangun tidur. Macam baca pun zikir-zikir dia, lepas tu satu hari dia meninggal. Dia tak perasan dia meninggal. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ni mereka tak perasan apabila mereka meninggal. Dan ini adalah antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah berkata orang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala fi sabilillah, mereka mati ni macam kena qarsatun naml, dicubit semut. Habis. Tak rasa benda pun. Tiba-tiba dia dalam kubur. Maka pada satu hari, pada tiba-tiba malaikat panggil dia, wahai fulan fulan. Dia pun bangun, dia terkejut. Apa dia buat? Ya alhamdulillahillazi at'amana, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dia bangun, dia baca semua zikir-zikir dia. Kemudian dia cari siwak dia. Mana siwak? Mana siwak? Kemudian dia panggil anak dia. Wahai anakku, mana siwak aku? Kat mana tu? Dalam kubur. Ini pun satu orang saleh mimpi tentang si saleh ni. Wahai anakku, mana siwak aku? Dia cari apa? Cari siwak. Lepas tu, tapi dia tengok dia kat tempat lain. Jadi dia takut. Dia pun terus baca doa bangun tidur. Doa bangun tidur. Doa bangun tidur. Lepas tu dua orang malaikat tu pun datang kepada dia, tanya dia, wahai fulan, kau ingat kau kat mana? Kau ingat kau kat dunia? Kau dalam kubur sekarang. Lepas tu dia pun macam takut je. Apa ni? Aku kat mana ni? Tapi dia tak rasa. Lepas itu, bila dia pun cari siwak, lepas tu dua malaikat tu pun tengok dia baca doa bangun tidur, cari siwak. Dia kata, wahai fulan, sesungguhnya engkau ni hamba Allah yang saleh, tidak perlu lagi disoalkan, engkau ni dah confirm pass semua soalan-soalan. Jadi beliau pun terus tidak disoal. Kerana apa? Kerana kita ni, apa yang kita lakukan pada akhirat adalah apa-apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita nak lakukan hari akhirat, kita nak jadi perkara-perkara macam itu, maka kita jagalah dengan Allah SWT dari sekarang. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu cerita sikit tentang Munkar dan Nakir. Kemudian kubur ni bila kita katakan orang mati, pertama sekali memang semua orang tak suka mati. Tetapi apabila datang waktu dia, kalau satu orang tu dia ni orang yang saleh, okey, apabila datang waktu mati, mereka akan suka untuk mati. Rasulullah SAW berkata, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Apabila salah satu orang tu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta untuk berjumpa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta untuk berjumpa dengan dia. Apabila salah satu orang tu benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan benci untuk berjumpa dengan dia. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang suka mati? Kita ni semua tak suka mati. Pasal apa? Mati ni perpisahan daripada orang yang tersayang, perpisahan daripada nikmat dunia dan sebagainya. Akan tetapi Rasulullah SAW berkata, bukan begitu wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila suka kepada nak jumpa kepada seseorang, apabila datang waktu mati dia, maka sebelum mati Allah SWT akan bukakan depan mata dia tentang apa-apa yang Allah SWT dah hiaskan di dalam syurga dia. Maka apabila dia ditunjukkan apa yang ada dalam syurga, dia dah tak nak hidup dalam dunia ni. Dia nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak kembali. Maka apabila dia cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan cinta dengan jumpa dengan dia. Begitu juga orang-orang yang kafir, orang-orang yang melanggar perintah Allah SWT. Sebelum dia mati, Allah SWT akan tunjukkan tempat dia di dalam neraka. Maka dia akan benci nak berjumpa dengan Allah. Maka Allah SWT pun benci nak berjumpa dengan dia.
Maka itu adalah salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita tak nampak pahala, kita tak nampak nikmat syurga, kita tak nampak semua benda-benda yang baik yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Kalau kita dah nampak, kita dah tak nak hidup dah. Tak apa kau hidup, aku kasih kau lagi setahun, kau semayang lagi banyak, kau semayang. Dah tak nak. Pasal apa? Pasal dah dapat tengok nikmat syurga. Nak pergi syurga sahaja. Nak pergi ke syurga sahaja. Tak apa, tunggu. Lepas tahun aku kasih kau masuk syurga lebih baik. Tak nak. Pasal apa? Inilah aku nak masuk sekarang. Apa aku nak tengok lagi dalam dunia selepas aku nampak benda macam ni. Maka itu adalah salah satu hikmah yang mana apabila Allah SWT tidak membuka hijab kita untuk nampak syurga ataupun neraka. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu tentang sikit tentang maut, tentang kubur. Kemudian antara perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur, tamam, adalah kita membaca suratul Mulk. Sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia berkata bahawasanya bagaimana orang tu nak panggil dia seorang yang berakal, kemudian dia meninggalkan suratul Mulk sebelum dia tidur, sedangkan dia tahu azab kubur itu adalah benar, pasti akan jadi. Kita kata azab kubur semua pasti akan jadi kan? Ada. Boleh ada. Suratul Mulk pula, dia memelihara kita daripada azab kubur. Maka bagaimana nak panggil diri kita ni seorang yang berakal kalau kita tinggalkan suratul Mulk sebelum kita tidur, sedangkan suratul Mulk itu adalah yang akan memelihara kita daripada azab kubur. Jadi janganlah kita tinggalkan suratul Mulk sebelum tidur sekalipun. Kita baca suratul Mulk. Panjang. Memang kalau starting panjang, tapi kalau dah lama-lama 3 minit pun boleh habis suratul Mulk. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini insurans besar dari Allah. Kita ni sibuk insurans kat dunia, nak pelihara kita daripada penyakit, nak jaga kereta kita, nak rumah, nak apa semua insurans. Insurans seksa kubur. Tak nak? Insurans apa? Seksa kubur. Selamat dari seksa kubur. Tamam. Suratul Mulk. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian kehidupan di dalam kubur ni adalah antara taman-taman dari syurga ataupun lubang-lubang daripada api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Apabila satu-satu orang tu mati, kemudian mati ni bukanlah mati maknanya tak ada hidup lagi. Mati ni adalah perpisahan di antara alam dunia dan juga alam akhirat. Perpisahan antara alam dunia dan juga alam akhirat. Dan sebagaimana yang kita maklum, alam barzakh ni umur dia, alam ni alam akhirat, tetapi umur dia umur dunia. Kita dah jelaskan kan 3-4 kelas lepas. Alam ni alam akhirat, tetapi umur dia adalah umur dunia, bukan umur akhirat. Di dalam kubur, apa saya nak sebutkan tadi apabila satu orang tu mati? Di dalam kubur selepas disoal Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian orang tak kena soal pun. Itu adalah antara orang yang masuk syurga tanpa hisab. Masuk kubur, tiba-tiba next moment jumpa diri dia sendiri kat depan pintu syurga. Apabila mereka tanya, mana ni apa yang Allah janjikan? Kubur, lepas tu ada mahsyar, lepas tu ada mizan, lepas tu ada ni, ada itu semua. Kesusahan-kesusahan ni mana ni? Tiba-tiba dia dapat tahu bahawasanya dia adalah antara mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Tamam. Kemudian kehidupan dekat alam akhirat ni, okey, kita habiskan kubur dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Orang-orang di dalam kubur ni, mereka boleh menziarahi ahli keluarga mereka dekat atas muka bumi. Dan antara hari-hari yang confirm mereka akan keluar berjumpa dengan family members mereka adalah first kali 3 hari lepas mereka meninggal. Lepas tu 7 hari. Lepas tu 40 hari.
Lepas tu setiap tahun mereka akan menziarahi ahli keluarga mereka selepas mereka meninggal. Pasal tu kita buat tahlil first 3 hari. Lepas tu 7 hari. Lepas tu 40 hari. Lepas tu tiap-tiap tahun. Itu antara hikmah ulama-ulama kita susunkan melakukan tahlil. Supaya apa? Bila dia datang jumpa family members, dia dapati family members tengah sambut, tengah memberi pahala-pahala kepada dia. Kan bagus. Menggembirakan. Kemudian segala amalan yang kita lakukan, khususnya anak-anak dan juga anak-anak murid, amalan-amalan kita akan diberi kepada ibu bapa kita dan juga guru-guru kita. Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam Al-Quran, mereka dalam kubur, mereka tengok amalan-amalan kita dalam dunia, baik dan buruk. Baik dan buruk. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Muhammad, beritahulah kepada mereka, i'malu, amalkanlah apa yang kau nak. Fasayarallahu 'amalakum, sesungguhnya Allah akan melihat amalan-amalan kamu. Wa rasuluhu, dan rasulnya, Rasulullah SAW. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Daripada sebelumnya, daripada bapak dia, mungkin bapak-bapak dia, mungkin bapak-bapak dia, mungkin segala terus keturunan dia, dan juga guru-guru mereka. Supaya apa? Supaya mereka dapat mendoakan kita dalam dunia. Mereka mendoakan kita di dalam dunia ni, dan mereka cuba akan mendoa kepada Allah SWT untuk memberi kita hidayah, bertakwa kepada Allah SWT. Maka kita jangan rosakkan hati ibu bapa kita dengan melakukan perkara-perkara yang boleh melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kubur, mereka akan dapat berziarahi ahli keluarga mereka. Kemudian bagi mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan antara ahli-ahli syurga, Allah Subhanahu Wa Taala akan lapangkan kubur mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantar bau-bauan atau wangi-wangian yang baik ke dalam kubur mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kubur mereka ni tingkap-tingkap. Mereka boleh lihat apa yang ada di dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala akan hantarkan saya tak tahu berapa bilangan dia. Saya tak ingat bilangan dia. Tapi Allah SWT akan hantarkan bidadari ke dalam syurga, dalam kubur dia, untuk dia main-main. Pasal tu dalam hadis Rasulullah SAW berkata bahawasanya ada sebahagian orang, dia main-main dengan bidadari, tiba-tiba hancur dunia ni semua. Belum habis lagi, baru nak bergurau. Baru nak bergurau, tiba-tiba dunia dah hancur, nak masuk dalam syurga. Tamam. Itu untuk orang-orang yang dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang-orang yang azab, satu hari dalam kubur tu dah punyalah siksa. Seksa sampai mereka kata apa? Sudahlah, campaklah aku dalam neraka. Mereka ingatkan neraka itu lebih kurang daripada apa yang ada dalam kubur. Sedangkan kubur tu satu lubang kecil daripada lubang-lubang neraka. Mereka tak tahu azab kubur tu lebih dahsyat, azab neraka tu lebih dahsyat daripada azab kubur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bagi orang-orang yang suka membaca Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantar Quran untuk bersama-sama dengan dia di dalam kubur. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantar Quran dalam bentuk seorang lelaki yang memakai pakaian putih untuk bersama-sama dia di dalam kubur. Keep him accompanied, yakni jangan biarkan dia berseorangan. Jadi dia ada kawan di dalam kubur. Pasal apa? Kubur ni seorang-seorang. Tetapi bagi mereka-mereka yang rajin membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi mereka satu orang kawan yang nama dia adalah Al-Quran. Maka dia akan tanya, siapa engkau ni ya fulan? Maka dia akan menjawab, akulah Quran yang kau banyak membaca dekat atas muka bumi. Tamam? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian di dalam kubur, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di dalam kubur ni, Rasulullah SAW berkata bahawasanya ahli-ahli kubur, mereka ni kalau mereka boleh memberi nasihat ke atas orang muka bumi,
Dan kalau orang ke atas muka bumi boleh dengar nasihat mereka, mereka akan sentiasa mengingatkan kita untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang dalam kubur ni tahu dengan apa yang sedang terjadi di luar mereka, ke atas muka bumi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peperangan Badar, maka selepas orang-orang kafir ni ditanam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap dengan orang-orang kafir yang dah mati. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Rasulullah bertanya kepada mereka bahawasanya, adakah engkau telah mendapati apa-apa yang Tuhan kamu janjikan kepada kamu benar? Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang Tuhan aku menjanjikan untuk aku itu benar. Maka Sayyidina Umar pun tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbual-bual dengan kubur. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak memahamkan bagi mereka-mereka yang tak faham. Maka Sayyidina Umar bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka mendengar engkau berbual-bual dengan mereka dalam kubur? Maka Sayyidina Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, sesungguhnya mereka lebih mendengar daripada kamu dengar pada waktu ini. Akan tetapi mereka tidak boleh menjawab. Dan sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka sedang lalui di dalam kubur. Itu cerita tentang kubur. Jadi kalau kita bual-bual atau kita berdoa, kita berbual dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dengar. Pasti dengar. Kemudian di dalam kubur apa lagi? Ada satu makan. Itu saya tak tahu. Kita ni cakap apa yang kita belajar je. Tak tahu ada makan. Mungkin siapa yang pernah belajar boleh. Tak faham. Tetapi kalau cerita pasal kubur ni, Masya Allah, Imam Suyuti dia ceritakan tentang kubur, satu buku tebal macam ini. Kubur je. Syarhus Sudur fi ahwalil mauta wal kubur. Tamam. Penyerang hati bagi menceritakan tentang ahli-ahli yang telah mati dan juga ahli kubur. Buku tebal macam ini. Dan juga ada disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia At-Tazkirah tentang hal-hal kubur dan akhirat dan jannah dan neraka dan segalanya. Itu cerita tentang kubur. Kemudian selepas kubur, semua dunia dalam kubur itu Allah Subhanahu wa taala akan memeliharakan 5 jasad, tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu 5 jasad tersebut? Homework, kita tak pernah buat homework so far dalam kelas ni. Minggu depan 1 minggu tau kita ada. Cari satu benda je. Siapa tu 5 orang yang badan mereka tidak akan hancur di dalam kubur? Berapa hari kita ada? 1 minggu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi cari dalam antara ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara tersebut. First time homework terus. Lepas ni kita boleh tambah sikit homework. Itu cerita tentang 5 golongan yang tidak akan hancur dalam kubur. Kemudian apabila datang akhirat, Masya Allah, saya rasa saya nak stop kat sini kerana cerita dia akan berpanjangan. Cerita tentang selepas kubur, macam mana cerita pasal mahsyar, macam mana cerita pasal mizan, macam mana cerita pasal sirat, macam mana cerita pasal haud, macam mana cerita pasal kautsar, macam mana cerita pasal syafaatul uzma Rasulullah SAW, macam mana cerita pasal maqamul mahmud, macam mana cerita pasal nak masuk syurga, macam mana cerita pasal orang yang masuk neraka. Panjang lagi. Jadi kita stop kat sini insya-Allah. Nak cerita-cerita ni ke nak cepat-cepat? Nak cerita Ini cerita semua cerita kisah benar. Kisah benar, masya-Allah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baik. Ada sebahagian datang daripada hadis yang kuat, banyak yang datang daripada hadis yang kuat, ada juga sebahagian cerita daripada hadis-hadis yang
yang dhaif, yang lemah. Yang penting kita ambil apa yang ulama-ulama dah susunkan untuk kita. Kita bukan ulama hadis, janganlah kita pandai-pandai kata hadis ni boleh pakai atau hadis ni tak boleh pakai. Siapa engkau? Kau pernah belajar ilmu hadis? Tak pernah. Jadi kenapa engkau pandai-pandai? Kenapa kau tahu hadis dhaif ni tak boleh pakai? Itu hadis dhaif lemah. Hadis dhaif tak boleh pakai. Siapa cakap hadis dhaif tak boleh pakai? Siapa yang cakap semua hadis dhaif tak boleh pakai? Padahal ulama-ulama berpendapat banyak bahawasanya hadis-hadis dhaif boleh dipakai dalam beberapa perkara, dan dalam sebahagian perkara kecil saja yang hadis-hadis dhaif tak boleh dipakai selagi dia punya bukan hadis maudhu'. Tahu hadis maudhu'? Hadis maudhu' ni hadis yang diperbuat oleh orang. Kenapa panggil hadis pula sedangkan ini diperbuat oleh orang? Memang sepatutnya tidak dipanggil hadis, akan tetapi memandangkan benda maudhu' ni dibincangkan dalam ilmu hadis, dia panggil sebagai hadis maudhu'. Kenapa? Kerana orang tu sandarkan hadis tersebut pada benda tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibincangkanlah ilmu hadis, maka dipanggil hadisul maudhu'. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian ada orang tanya, kenapa asyik cakap Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim tengah mengajar ni? Ini adalah antara satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waktu dia mengajar selalu dia berkata Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya. Sayyidina Umar radhiyallahu Ibn Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, dia berkata bahawasanya apabila kami kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya dalam satu majlis, kami mendapati hampir 100 kali lebih kurang Rasulullah selalu menyebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.